الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan rezeki pada kita, dan Tuhan yang berikan umur kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baik, yang Allah ta'ala itu tunjuk jalan kepada mereka itu supaya mereka itu boleh duduk di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan dia dapat jaya menujukan kepada negeri yang kekal abadi, iaitu syurga bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. InsyaAllah khutbah Jumaat pada minggu ini kita mari nak memahami sedikit daripada isi kandungan ilmu pengetahuan ya Allah subhanahu wa ta'ala hendak kepada kita sebagai orang mukmin yang beriman kepadanya buat, iaitu maudhu' besar sekali, iaitu sebagai hak kita, sitik kita sebagai hamba bagi Tuhan kita, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu as-salah, iaitu semaya. Semaya ni terkadang kita nampak kata perkara yang kita celak mata. Mari di atas muka bumi ni kita tengok, kita lihat tengok tok nenek moyang kita duk semaya, akan tetapi kita tak tahu dengan cara jelas, tak tahu dengan cara nyata. Kenapakah apa-apa pun retah ya Allah subhanahu wa ta'ala retah ni, retah di atas bumi ni belaka. Sama ada semaya, sama ada puasa, sama ada haji, sama ada gerbek, apa semua pun di atas muka bumi ini. Nabi SAW duduk sini, duduk atas muka bumi kita ni. Jibril waktu turun wahyu, maka Nabi itu boleh tahu kata gapo Tuhan suruh kepada kita. Ada apa urus mayat tak? Bukan lagu tu, sebagaimana kita tahulah. Allah Ta'ala ni panggil Nabi kita Muhammad SAW naik kepada langit, lepas langit ke langit, langit ke langit, hingga akhir sekali Jibril pun tak boleh nak pergi. Mu kata mugi seorang mulah ya Muhammad, Tuhan panggil mugi. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala perintah dan fardu semaya kepada kita. Sebab itulah semaya ni hak bagi kita kepada Allah. Apabila kita pergi jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mula-mula sekali kena tanya tu, awwalu ma yuhasabu ala abdihi as-salah. Awal-awal amalan yang nak dihitung, dikira, ditimbang di atas neraca amalan, iaitu as-salah, semaya. Kalaulah semaya ni comel Tuhan terima molek, kita buat dengan cara rukun, buat dengan cara syarat dia, hak lain pakai belaka. Kalau tidak, hak lain pakai tak boleh guna gapo-gapo. Sebab tu jangan kita buat kata ada rukun, ada sujud, semaya 5 waktu tu lah, tak bukan lagu tu. Tetapi khutbah pada minggu ini kita namai fokus pada masalah semaya subuh. Kerana semaya subuh ni adalah lambang. Lambang ni makna kata kekuatan umat Islam
Kalulah dia nak gagah umat Islam kita ni, tengok di semaya subuh. Semaya subuh ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa para sahabat Nabi kita, masa tokoh-tokoh a'immatul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain lagi, masa Imam Bukhari, Imam Muslim, subuh dia seumpama kita semaya Jumaat zaman kita. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana iman mereka, rasa kemanisan iman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang terikat. Sebab apa boleh terikat? Kerana dia itu tahu kena, belajar kena, faham kena. Kita ni jadi tak berasa manis, tak ada berasa kata terikat sangat, tak ada ambil berat sangat. Kenapa? Kerana kita faham pun kurang-kurang mana. Nak faham betul pun sikit orang nak betulkan. Dan satu lagi iaitu perkara-perkara yang nak tarikkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala ni banyak zaman kita. Ada dalam telefon tu apa jenis? Ada dalam telefon berapa jenis, ada dalam TV berapa jenis, ada dalam internet berapa jenis. Perkara-perkara yang nak heret kita tubik daripada cara ataupun bantasan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuknya. Kalau kita jalan tak betul tak jalan, nescaya kita tak sapa kepada matlamat. Cuba kita bawa kereta, kita nak pergi tanding, tapi kita pergi tu pakai jalan tanding, nescaya tak sapa. Itu cara mikir logik dengan cara mudah-mudah. Sebab itulah semaya subuh ni kekuatan dia setara mana? Mari kita tengok. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit yang kita tengok ni 7 lapis. Allazi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Allah yang menjadikan 7 lapis langit ni. Selapis ke selapis, selapis ke selapis tu besar tak sama. Lapis yang ke-7 tu besar benar. Lepas pada tu kursi besar daripada langit yang ke-7. Lepas daripada kursi itu ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Besar pada tu lagi. Kita ni duduk di atas muka bumi Allah Taala ni lebih halus daripada semut lagi. Sebab itulah kita ni sebagai manusia jangan kita takabur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan lagi, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kalau kita jalan akak dada setara mana, kita jejak bumi pun tak ada pecah. Kita pun tak tinggi sama dengan bukit. Sebab tu al-mutakabbirun, orang yang takabur di atas muka bumi ni Allah Subhanahu wa taala bangkit esok dalam keadaan dia tu semut pakat orang pakat jejak atas kepala dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang menjadikan 7 lapis langit dengan tidak ada tiang walaupun sepotong, kita dah ayat banyak kali dah, dia subuh dengan waktu fajar. Tuhan kata wal fajri walayalin ashr, wal fajri, demi fajar. Berkatanya tokoh-tokoh ulama yang makan saka bawa ilmu daripada Rasulullah, bawa ilmu daripada para sahabat, dia kata wal fajri di situ makna kata was subhi, waktu subuh. Kenapakah waktu subuh ni ada kekuatan sebab gitu? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebab subuh. Apabila Tuhan subuh ni ingat kalau kita baca dalam Quran, ayat perkara tu perkara yang besar kita tak takhayal. Terkadang kita ni tak kenal kata mah ni jadi mah, mata jadi mata, jemruk jadi jemruk, lepas hak ke pintu natas gitu. Sebab apa? Sebab tak kenal. Apabila tak kenal kita rasa tak clear. Apabila tak clear kita nak buat apa benda tu? Ya duduk di atas kita tu kena kenal dulu. Maka wajib di atas orang Islam kita ni yang menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, mengaji mari talaqi, makna menuntut ilmu daripada guru-guru. Mari syarah orang-orang kampung kita faham, masyarakat kita faham. Supaya apa? Supaya kita boleh heret tangan buat kita semua ni pergi ke mana? Pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang mukmin. Itu sifat orang mukmin, tak tinggal tangga pergi mari. Mana kata tak lepas hidup cara mung tu bukan lagu tu. Lalu kenapakah Allah Subhanahu wa taala subuh dengan wal fajri waktu subuh tadi? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah sabda di dalam hadis sahih Bukhari. Dia kata yajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatis subh. Malaikat yang duduk sekali dengan kita ni, kita ingat kita sebagai orang mukmin ni, tiap-tiap orang Allah Subhanahu wa taala wi malaikat pak kepada kita. Depan, belakang, kiri, kanan.
lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi seorang mukmin tu Allah Taala wipak malaikat duk jaga. Malaikat yang duk jaga depan, jaga belakang, jaga kiri, jaga kanan. Sebab itulah dalam hidung kita, dalam telinga kita, dia tak masuk perkara-perkara yang Allah Taala tak izin. Sebab Tuhan ni duk dulai kita, duk jaga kita, duk bela kita, duk mengasuh kita. Khabar tak khabar, gitulah Tuhan buat kita. Akan tetapi malaikat yang duk catatkan amalan kita ni ia beripung di waktu subuh dan beripung di waktu asar. Sebab itulah waktu ni Nabi kata man shalla bardaini dakhalal jannah. Itu hadis setinggi-tinggi hadis sahih Bukhari. Man shalla bardain. Siapa-siapa dia semaya 2 waktu, Nabi jamin kata orang tu boleh masuk syurga. Kita nak tak kepada syurga? Syurga luas mana? Luas lebih daripada kalau kita hipung bumi dengan langit, luas je lagi. Maka sekurang-kurang orang boleh masuk syurga seorang yang lekeh sekali di sisi Allah Ta'ala 10 kali dunia ni. Sebab itulah kata para ulama warasatul anbiya, ia kata buatlah amalan mung tu kepada negeri yang kekal bagimu. Lagu mana? Makna kata kita duduk sini sakit pun akan habis. Nah, senil pun akan habis, kaya pun akan habis, sesak pun akan habis belaka. Orang alim pun akan pergi, orang jahil pun akan pergi, orang yang kaya, orang ada pangkat, tak ada pangkat, semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita gunakan dunia ni sebagai tempat yang kita nak pergi kekal abadi di sana. Di sana kalaulah duduk dalam nikmat selama-lama, kalau duduk dalam azab selama-lama. Maka kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala beri akal pada kita ni aja bagi kita kira lah. Kata kita nak duduk balik ni ke kita nak duduk balik ni? Atau nak buat lagu mana? Kita nak ambil roh mana? Roh ni makna kata apa? Cit winyan nak bubuh dalam dada kita, bubuh dalam hati kita. Bukan sekadar mana terroh, makna kata kita boleh jalan, itu bukan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata alladzina lam yadhkurullah mayitu al-mayyit yamshi 'ala al-wajhil ardh. Nabi kata orang yang hidup akan tetapi tak pernah menzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para warasatul anbiya, para ulama, iaitu orang yang tak zikir kepada Allah Taala lagu mana? Orang tak jaga doa-doa pagi dan doa-doa petang. Kita apabila sebut doa pagi apa kita mengiling. Kalau sebut doa petang apa kita mengiling, gapo nama tak tahulah kata dok royak. Sebab tu kita ni kewajipan diri kita ni kena jaga. Kena orang kata nak tahu. Kita nak tahu sendiri, kita nak sendiri, barulah kita jumpa dengan perkara tadi. Tuhan ni royak semua kita. Ingat anak kita mai duk ramai-ramai gini je duk kira kata, "Oi, aku kalau pergi hari akhirat apa aku boleh tupai saingku? Aku boleh tupai demo tu dak." Hari akhirat nafsi. Semua diri tu jaga diri masing-masing. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tiap-tiap orang tu bawa amalan masing-masing. Dan amalan dia tu yang akan boleh tengok. Hari tu nafsi kamu mengakukan akulah. Illa malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja yang kita apabila buat baik dengan dia boleh tolong kita. Pana buat baik lagu mana ulama kata? Selawat dia banyak Lepas tu nak selawat lagu mana? Kita subuh pun kita balik sana. Tak ada jaga saya kain selimut lah kata gila. Akan tetapi kalau penat doa tu nak buat ganuh tu. Akan tetapi nak oyak pada kita kata kita berbakar-bakar. Subuh tak bisa mari sembahyang masjid. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita nak dapat kemanisan iman kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Baik. Lalu waktu subuh yang kita duk sembahyang ni walau 3-4 orang pun, waktu ni Allah Subhanahu wa taala kata kan? Tuhan kata innal qur'anal fajri kana mashhuda. Semaya subuh tu adalah semaya yang dimenyaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata man shalla subhi jama'atan kana fi zimmatillah. Sesiapa yang semaya subuh dalam keadaan dia itu berjemaah, makna kata di masjid, orang ni duduk di dalam zimmatillah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kata zimmatillah ai fi hifzillah, duduk dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang duduk dalam jagaan Tuhan ni dua. Satu, dia tak kena bala petaka di dunia ni. Yang kedua, dia tak kena azab di hari akhirat esok. Dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Sebab itulah apabila orang boleh jagakan waktu subuh
dan waktu Isya jama'atan, dengan tidak ada hak-hak gapo mari, bukan dok jaga dak pe gapo nama, dak pe telefon, dok jaga dak pe TV, jaga tu jaga ni, tak jaga waktu ni. Bukan maksud hak kita hidup di atas muka bumi tu, bukan hak tu. Kita kena jaga dua waktu ni supaya kita jauh daripada bala petaka, jauh daripada penyakit, jauh daripada azab api neraka esok. Barulah kita tu selamat diri kita. Kalau kita tawak gitu, nescaya kita tak akan selamat sekali-kali kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tujuan hak bau hak kita duduk di muka bumi ni, buatlah diri lagu mana wijaya. Panawak lagu mana wijaya? Kena berilmu mula-mula sekali. Ambil ilmu yang betul, ambil ilmu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mari guna dia dalam diri kita, mengikut syarah, mengikut huraian, mengikut kam atibai daripada daripada orang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita sebagai umat Islam itu jadi tekad meningkatkan kemajuan kita, sebab kita ni adalah orang yang maju, orang yang Allah Subhanahu wa taala dan rasul itu dia nak tengok kita. Sebab tu Tuhan royak kita kata wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tuhan suruh kita buat kerja. Kerja besar sekali, iaitu kerja yang Tuhan suruh kita. Barulah kita tu berjaya, barulah kita itu dapat hidup tadi itu kena dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan merahmati kita. Apabila kita tengok kepada hari yang kita duduk ini, penuh dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cuba terhadap umat Islam seluruh dunia, dengan penyakit wabak, dengan penyakit ruk rabat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tu nak marah kepada umat kita. Orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala murka kepada umat ini. Bagaimanakah kita sebagai umat Islam ini nak lepas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Pasti yang pertama sekali hendaklah kita jaga biar baik-baik 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Kerana Allah Taala royak kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Taala ni wi waktu kepada kita semaya. Jangan kita berasa aku nak semaya belalah, aku nak tidur dulu, aku nak semaya nanti pukul 9:30, aku nak semaya subuh. Mu semaya apa Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab semaya luar daripada waktu. Dia kata boleh ke Allah Subhanahu wa taala buat gitu terhadap hamba? Boleh. Allah Taala ni dia baik dengan kita. Akan tetapi jangan kita buat main-main dengan dia. Apabila dia marah kita, dia tak terima. Apabila dia tak terima, saja buat siapa tak buat dah. Sebab tu kita duk semaya luar waktu, serabut penyakit pun banyak, bergotu pun banyak, bergotu. Jadi selerak habis. Sebab apa? Sebab cara kita buat tu tak kena. Supaya kita buat makan ni itulah. Kalau boh tak kena, tak sedap. Juga kalulah kita mengaji, hantar ringan kepada acan, kepada doktor, kepada kru, luar daripada apa yang sakat, dia tak terima.
Itu manusia. Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada tu lagi. Sebab tu jangan kita buat mudah-mudah. Yang kedua, sebagai targhib, nak kita tahu kata cara kita nak tolak bala, iaitu hendaklah kita membanyakkan dermakan harta hak masuk di dalam tangan kita. Kita ada banyak kita ada banyak mana, kita beri ya. Beri sekadar kata kita mampu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin kepada ini ummah, kata orang yang penyakit banyak nak buat lagu mana weh hengap penyakit dia. Kita kata ada, kita ni diri kita ada penyakit, adik-beradik kita ada sakit, ibu bapa kita ada sakit, anak kita ada sakit. Nak buat lagu mana weh sakit terhingga tubik daripada kita. Ini kisah yang sungguh, benda yang sungguh, yang jaminan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hadis, walaupun darajat dia hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, dawu mardakum bis sadaqat. Hendaklah mung itu memperobatkan penyakit kamu dengan sebab mung sedekah. Sebab apa sedekah boleh menghilangkan penyakit kita? Kerana Nabi kata sedekah ni nak memadamkan apa? Nak memadamkan marah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Sebab itulah kita di mana kita boleh buat tubik. Hari Jumaat ni masalah kita bawa duit siap-siap dah. Mari untuk nak sedekah kerana apa? Kerana niat kita nak tolak bala daripada kita. Kerana Allah, tapi untuk nawi kita tu sia daripada sakit gotu lagu ni. Boleh buat lagu tu sebagaimana yang dijaminkan dalam syariat agama kita, iaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita saya waktu baik duit hak sikit ni 20 lah 30 untuk kebaikan kita. Sebab itulah Tuhan kata, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kita dah wi tadi tu kita nampak wi ke orang? Tak sebenar. Tapi kita wi tadi itu kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang berasa kata nek kerja banyak tapi duit tak lekat. Duit tak ada dalam kocek. Nak buat lagu mana? Sedekah sikit. Wi sikit. Apabila mau wi sikit, seumpama kita buah baja kepada hang kayu tu, hang kayu tak ke buah, bui buah kepada kita. Bukan makna kata kita wi tu one cloud saja tu, bukan. Sebab itulah kita hendaklah kita tarbiyah diri kita. Jangan saya perkara itu supaya kita ni dapat berjaya sama-sama umat Islam kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.